Assalamualaikum dan salam Surat Maju Makmur bersama saya Fidah Matram. Berita utama, lebih 1,000 penggemar durian termasuk pengunjung dari seluruh Sarawak, Sabah dan negara Brunei Darussalam telah memeriahkan Pesta Makan Durian 2024 daerah Lawas. Pesta ini diadakan khas bagi mempromosikan serta menggalakkan industri agropelancongan di daerah tersebut. Di mana Premier Sarawak Datuk Ahmad Wan Tengah Ali Hassan berkata, untuk maju ke hadapan, masyarakat tempatan harus meningkatkan kualiti produk durian dengan menanam durian dari jenis-jenis yang popular. Ada sebuah syarikat yang berminat untuk membuka ladang durian di Laos. Tapi saya belum tahu bagaimana perkembangannya. Kalau ini berlaku, ianya akan dapat membantu kita di kampung-kampung. Asalkan kita dapat mempertahankan kualiti hasil durian. Dan dalam masa yang sama, kita dapat terlibat dalam bidang untuk meningkatkan nilai tambah es krim durian pada permintaan. Menteri Perdagangan Antarabangsa Industri dan Pelaburan Sarawak itu berkata demikian semasa menggunakan Pesta Makan Durian 2024 daerah Lawas di Dewan Masyarakat Terusan di sini pada Sabtu. Turut hadir Ahli Parlimen Lawas Datuk Henry Sum Agong, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Batu Danau, Datuk Paulus Paulu Gumbang, Pengarah Agensi Pembangunan Wilayah Utara NRDA, Datuk Ubaidillah Abdul Latif, Pegawai Daerah Lawas Ladin Atok, Ketua-Ketua Jabatan dan Ketua-Ketua Masyarakat. Selanjutnya, golongan petani dinasihati agar memanfaatkan pembangunan teknologi masa kini bagi mempelbagaikan hasil tanaman sekaligus memastikan keterjaminan makanan negeri ini. Menteri Industri Makanan, Komuniti dan Pembangunan Wilayah Sarawak Datuk Seri Dr. Stephen Wundi Utom memberitahu petani tidak boleh bergantung kepada tanaman kelapa sawit semata-mata. Katanya mereka perlu mempelbagaikan tanaman, terutamanya tanaman keterjaminan makanan seperti padi, sayuran, buah-buahan dan lain lagi. Kerana tanaman seperti ini memberi pulangan hasil yang lebih tinggi berbanding hasil penjualan kelapa sawit. Tidak ada terai pokok dan terai lada dan terai macam-macam. Aku fikir bisa menua sesuai untai ke tersebut tadi. Bakal di Serikai di kawasan Central Region lada. Bakal di Sung, Belah Kapit, Dabai. Jadi tidak dulu bingung mungkin tempat. Tidak ada ketibat burau. Beliau berkata demikian semasa berucap pada majlis penutupan program AgriCorp 2024 di Sebauh pada Sabtu. Dalam pada itu, Adun kemenang itu menambah corak pemikiran cara pertanian perlu lebih terbuka dengan penggunaan teknologi dan cara moden. Akan kena IoT, kena smart farming. Nama kebuah perintah benda madah kita tu 81 petani kita orang ke tanam betul-betul dia tu majak tuai. Jadi ni biar ngai panas, ni biar ngai ke tanam padi. Bukan ngai sikit nak uliat tu dah, lepas bukan sikit nak training ke tanam padi. So bukan ni kita yang main dia tu ambil itu agi guna puncak seraya ngatur ngasuh ngerja ngambil ke uliat ngau kita ngamaju ke ngau macam tanam itu. Yang kita yang agak modern farming. Kemudian greenhouses kita yang agak ke dalam kibungnya kita yang agak kena internet, kena smart farming. Jadi pagi kita yang agak ya dia tu kita yang agak di CBU. Sementara itu, Datuk Seri Dr. Stephen Wundi berkata, Bintulu Rural Development Committee telah dibentuk untuk memfokuskan kepada pembangunan luar bandar Bintulu terutamanya pembangunan infrastruktur iaitu jalan perhubungan. Untuk rekod, program AgriCrop telah diadakan selama 2 hari bermula 19 hingga 20 Januari lepas dengan penyertaan seramai 100 peserta yang terdiri daripada penduduk rumah panjang dan kampung. Sementara itu, Datuk Seri Dr. Stephen Rudy Utom menasihati penerima Grant Projek Kecil Luar Bandar MRP
agar memanfaatkan peruntukan tersebut sepenuhnya. Katanya grant MRP yang diterima harus dimanfaatkan sebaik mungkin bagi membangunkan kawasan setempat. Tambah beliau, laporan perlu dibuat dan dihantar oleh penerima grant kepada pihak kementeriannya di Kuching untuk dikemukakan kepada Unit Pemantauan Pelaksanaan Sarawak SIMU. Beliau berkata demikian pada majlis penyerahan grant MRP Fasa 4 bagi kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Kemenang di Pejabat Pertanian bahagian Bintulu pada Sabtu. Dalam pada itu, Dun Kemenang itu menambah Jabatan Pertanian Sarawak merancang untuk membangunkan sebuah agropark di kawasan Sebauh dengan pertanian cara baru dan menjadikan kawasan pengeluaran utama hasil pertanian. Menurutnya, kawasan seluas lebih 1,000 hektar di kawasan Sebauh telah dikenal pasti dan masih dalam peringkat penilaian perunding. Dalam majlis tersebut, beliau menyerahkan cek MRP sejumlah RM476,000 kepada 29 penerima di kawasan Sebauh terdiri daripada Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK, badan bukan kerajaan, NGO dan Biro Wanita serta penerima lain. Seterusnya di Limbang, jalan berhampiran lapangan terbang Limbang menuju ke Teluk Brunei berpotensi menjadi sebuah destinasi pelancongan yang menarik di utara Sarawak. Timbalan Menteri Pengangkutan Datuk Hasbi Habibullah berkata, jalan sepanjang 3 km itu mampu dibangunkan sebagai satu lagi destinasi pelancongan untuk Limbang pada masa depan. Berharaplah, kita mohon pada kerajaan negeri, di bawah NERDA, Rekoda lah ya, supaya ianya dapat disambung dan supaya jalan ini mencapai fungsinya lah, iaitu untuk sebagai jalan pelancongan. InsyaAllah, dan kita sepatutnya bila sampai ke hujung sini, jalan ni akan dilencongkan ke kanan sedikit, ada sepanjang coastline tu lah ya. Itulah asal rancangan kita. Jadi ini akan menjadi kawasan pelancongan. Kita dapat Teluk Brunei dan insyaAllah masa depan kalau ada pemaju-pemaju nak buat chalet ke dan sebagainya ataupun pemandangan. Sebab kita tahu Limbang ni landlock, tak ada laut, dan inilah satu-satunya jalan yang akan membuka Limbang mempunyai menuju ke laut ya. Dia berkata demikian ketika ditemui media semasa mengadakan lawatan ke tapak projek-projek Jalan Agensi Pembangunan Wilayah Utara NRDA di Parlimen Limbang pada Sabtu. Ahli Parlimen Limbang itu menambah kawasan tersebut juga akan dapat dibangunkan dengan pembukaan kedai, kawasan berjajar serta inap desa. Pada masa ini katanya NRDA sudah menghantar pelan kepada kerajaan bagi kerja penyambungan jalan sejauh 600 meter dengan kos lebih 10 juta ringgit. Manakala di Padawan, program Jakman Kenak atau lebih dikenali sebagai program Juh Makan Buah-buahan tempatan yang diadakan di Kampung Anah Sadir dilihat berpotensi untuk dijadikan program pelancongan. Timbalan Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Dr. Jerit Susir berkata, majlis seperti ini bertepatan untuk menarik kedatangan pelancong memandangkan kawasan tersebut terkenal dengan buah-buahan tempatan. Menurut beliau, Padawan memang terkenal dengan rasa duriannya yang sedap dan tidak mustahil untuk kawasan tersebut menaikkan program seumpama ini dalam aktiviti atau kalender pelancongan bagi kawasan Padawan pada setiap tahun mengikut musim buah-buahan. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam majlis perasmian program Jakman Kenak pada Sabtu. Dalam majlis tersebut, Adun Mambung itu telah meluluskan peruntukan projek program transformasi luar bandar RTP 2024 sebanyak RM200,000 bagi kerja-kerja menaik taraf Dewan Serbaguna Kampung Anah Sadir dan RM100,000 bagi menaik taraf laluan berjalan kaki di Kampung Anah Sadir. Selain itu, beliau meluluskan dana MRP berjumlah RM25,000 kepada Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Kampung Anah Sadir serta RM15,000 kepada Kelab Belia Kampung Anah Sadir untuk melaksanakan aktiviti tahunan mereka. Keperkembangan berikut, Karnival Sukan Anjuran Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB Cawangan Pantai Damai berlangsung meriah dengan penyertaan lebih kurang 70 ahli cawangan tersebut. Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi berkata, Karnival Sukan ini adalah satu platform untuk mengeratkan hubungan antara ahli di samping meningkatkan kesihatan dan kecergasan mereka. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam majlis perasmian Karnival tersebut pada Sabtu. Menurut beliau, aktiviti bersukan bukan sahaja memberi manfaat kepada kesihatan fizikal tetapi juga meningkatkan kondisi mental dan emosi sekaligus membina semangat kerjasama dan nilai berdisiplin.
Karnival tersebut mempertandingkan beberapa acara sukan seperti badminton dan sukan indoor seperti carom, dart dan lain-lain. Manakala pada 28 Jun depan, acara diteruskan dengan pertandingan petong dan acara penutupan. Sekian setengah hari bersama saya Fidah Matrang. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin UKAS, saksikan visi Premier Sarawak 2030, Revenue, Reengineering, The Boss and Development Founding. #Saluran Informasi Rakyat. Salam UKAS. Visi Premier 2030, Revenue, Reengineering, The Boss and Development Funding. Kerajaan Sarawak mematuhi plan yang bertanggungjawab dari segi kewangan untuk memastikan negeri ini lebih selamat, terjamin, berdaya tahan dan makmur. Di bawah plan ini, sebahagian besar peruntukan telah ditetapkan untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan raya dan jambatan, pelabuhan dan infrastruktur sungai, khususnya di luar bandar, untuk program transformasi luar bandar, projek rakyat dan untuk program grid bekalan air Sarawak untuk kawasan yang mempunyai tekanan rendah di luar bandar. Penubuhan Bank Pembangunan Sarawak (DBOS) pada 3 November 2017 untuk menyediakan dana alternatif kepada pembangunan menggunakan model keuangan yang baru. DBOS ditubuhkan sebagai model pembiayaan alternatif baharu bagi Kerajaan Sarawak untuk membiayai projek-projek pembangunan. Ini termasuk segmen-segmen seperti ekonomi digital, pengangkutan awam bandar, tenaga boleh diperbaharui, minyak dan gas asli, pertanian moden dan infrastruktur. We have to complain all the time and do nothing for ourselves. With this reminder and with full hope for the future, I have the pleasure to launch Sarawak First and very own development bank, the Development Bank of Sarawak, DBOS. Thank you very much. DBOS memberi tumpuan kepada pembiayaan projek-projek strategik untuk mentransformasi Sarawak, akan sentiasa mengenal pasti peluang dalam kewangan hijau dan mengamalkan objektif berkaitan alam sekitar, sosial dan tadbir urus ESG dalam perniagaan. Jumlah aset milik Bank Pembangunan Sarawak mencecah 9.47 bilion ringgit dengan pendapatan terdahulu kira-kira 130.5 juta ringgit setakat Oktober 2022. DBOS telah dilancarkan pada 2017 dengan modal berbayar berjumlah 500 juta ringgit dari dana Rizab Sarawak. Visi Premier Sarawak Maju 2030.